Tak ada. Ustaz ada, bunyi tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi ahli jatan puasa masjid. Seterusnya tuan-tuan menjadi imam di tempat masing-masing, juga puan-puan yang sentiasa berada dalam aktiviti-aktiviti masjid. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan
hadirnya kita dalam majlis ilmu ini akan membawa kepada keberkatan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bila kita berkat, apa saja yang kita terima dari Allah merupakan berkat. Rezeki berkat, mata berkat, telinga berkat, lidah berkat, berkat tangan berkat, yang masuk dalam perut berkat, kemaluan pun berkat. Bila berkat semuanya, Allah akan bagi rahmat kepada kita. Tak, saya tak nak rahmat Allah. No. One more time, tak, saya tak nak rahmat Allah. Nak buat apa? Nak buat apa rahmat? Mi goreng boleh mamam, teh boleh minum, kopi boleh minum. Berkat nak buat apa? Rahmat nak buat apa? Masuk syurga. Nak melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Kerana kita kalau boleh masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Tak ada rahmat, jangan mimpi nak masuk syurga ya. Jangan bagi orang nyanyi bagi aku pada syurga. Kalau aku mati syurga mana jangan. Jangan perasan. Tahu apa perasan? SS. Apa SS? Syok sendiri. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat kepada kita. Baru dapat masuk syurga. Mudah-mudahan yang kita usaha untuk mendatangkan keberkatan dalam hidup kita ni, Allah akan limpahkan kepada kita rahmatnya. Bila dapat rahmat, maka layaklah kita masuk ke dalam syurga. Yang dijanjikan Allah itu syurga ada 8. Yang mana tak nak? Dia kawal? Tak nak sudah? Soalan saya itu yang mana tak nak? Nak berapa? Nak semua lah. Yang nak syurga apa lah? Firdaus. Lagi nak apa? Adni. Lagi nak apa? Dah 2. Oh 2 sebut. Ada 6 lagi? Ma'wa 3 lagi. Dah cari nota. Mana nota aku ni? Lagi apa? Darus Salam. Lagi? Yang 4. Jannatul Na'im. Yang kelima. Tadi yang 4. Ma'wa yang 4. Yang kelima Jannatul Na'im. Yang keenam Jannatul Khuld. Lam dal. Kekal ya. Jannatul Khuld. Yang ketujuh Jannatul Jalal. Agung. Yang ke-8 Jannatul Qarar. Akhra al-Qarar. 8 syurga dinanti oleh Allah SWT. Ya, nak ke tak nak? Kalau tak, syaratnya ada berapa? Syarat nak dapat syurga itu ada berapa? Jenuh dan ngabur ni. Berapa syaratnya? Nak ke tak nak syurga ni? Berapa syaratnya? Tengok ni, berapa? 2. Banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Sikit aja, 2 aja. Kalau tak syurga ada 2 je. Senang ke susah? Senang. 2 aja. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Nak mengamalkan bukan senang. 2 syarat yang pertama apa? Beriman. Yang kedua, beramal soleh. Dengar elok. Nak masuk syurga mesti ada 2 syarat. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa arti beriman? Percaya betul-betul. Apa yang nak percaya? Apa yang nak yakin? Berapa peratus nak percaya? Berapa peratus nak percaya? 100%. Dah tak bunyi. 100%. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham ya. 100% nak percaya. Ya. Apa yang nak percaya tu? Yang nak percaya tu apa? Rukun iman yang 6 tu lah ya. Mesti percaya betul-betul. Ya. Mesti percaya pada Allah. Yang kedua, mesti percaya pada malaikat. Yang ketiga, mesti percaya kepada Rasul. Yang keempat, mesti percaya kepada kitab-kitab. Yang kelima, mesti percaya kepada hari kiamat. Yang ketujuh, yang keenam, percaya kepada qadar dan qada.
qadar dan qada. Itu mesti percaya betul-betul. Berapa peratus? 100%. Itu beriman. Beramal soleh apa arti beramal soleh? Bubuh nama soleh ya. Apa arti beramal soleh? Apa arti beramal soleh? Cakap Melayu ke cakap Jepun ni beramal soleh ni? Ini semua depan saya ni orang Jepun, orang Melayu. Apa arti beramal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila beriman dan beramal soleh baru layak dapat syurga. Baru dapat syurga. Ini janji Allah. Siapa yang janji ni? Allah. Allah tu siapa? Tuhan kita. Allah tu siapa? Yang menjadikan kita. Allah tu siapa? Yang menentukan nasib kita. Itu Allah berkata ya. Apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Janji tu, garanti tu. Allah janji dapat syurga. Hum fiha khalidun, mereka dalamnya kekal selama-lamanya. Itu Allah janji bagi orang beriman dan orang soleh. Banyak ayat lain. Ini satu yang saya baca begini. Banyak ayat lain. Nak syurga yang tertinggi pun kena beriman dan orang soleh. Syurga yang paling tinggi apa? Nombor satu apa? Firdaus. Tak nak Firdaus. Kena beriman dan orang soleh. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka itulah syurga yang bernama Firdaus yang diturunkan kepada mereka. Syarat beriman dan beramal soleh. Paling canggih, paling best syurga ialah Firdaus. Tapi bukan senang dapat Firdaus tu. Banyak syaratnya. Kata Allah apa? Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sembahyang mereka. Lagi apa syaratnya? Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang menghindarkan diri mereka daripada berkata yang sia-sia. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Mereka yang mengeluarkan zakat. Wallazina hum li furujihim hafizun. Mereka yang memelihara kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka atau hamba-hamba mereka. Walladzina hum la hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka yang itu tidak menjadi dosa, tidak menjadi kesalahan. Bagi walladzina hum amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka-mereka yang menjagakan amanah. Apa amanah? Allah bagi apa amanah kepada kita? Allah bagi telinga sebagai amanah. Allah bagi mata sebagai amanah. Allah bagi lidah sebagai amanah. Allah bagi tangan sebagai amanah. Allah bagi kaki sebagai amanah. Allah bagi perut sebagai amanah. Allah bagi kemaluan sebagai amanah. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi amanah tu artinya boleh buat seketika. Bila Allah bagi amanah, boleh buat seketika. Ketika aku lidah aku ya gitu kan? Sekali aku nak dengar apa telinga aku, betul kan? Apa? Mesti buat benda-benda yang Allah redha, yang Allah suka. Tinggalkan yang larang. Jangan buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Itu menjaga amanah. Walladzina hum li amanatihim wa 'alayhim ra'un. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan mereka menjaga sembahyang mereka. Waktunya dijaga. Khusyuknya dijaga, semua apa-apa pembacaannya dijaga ya. Walladzina hum li amanatihim wa 'alayhim ra'un walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Mereka yang menjaga sembahyang mereka. Ulaika humul warisuna alladzina yarisunal firdaus. Mereka itulah yang diwariskan bagi mereka syurga yang bernama Firdaus. Tengok syarat nak Firdaus. Orang kata dia sembahyang nak khusyuk. Betul? Nak jaga jangan cakap yang sia-sia. Betul? Apa jaga lagi? Nak beli keluar zakat. Lagi? Apa lagi?
nak jaga kemaluan kecuali kepada pasangan-pasangan dan juga hamba-hambanya. Kemudian jaga apa? Jaga amanah. Jaga janji-janji kita dengan Allah tu, kita ada janji dengan Allah, jaga tu ya. Bila ada benda-benda itu, barulah kita diberi syurga Firdaus, diwariskan bagi syurga Firdaus. Ndak ke tanda. One more time, ndak ke tanda. Hati kalau ndak, buatlah yang diperintahkan Allah tadi ya. Syarat-syarat nak dapat syurga Firdaus. Alright, itu mukadimahnya. Untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Tajuk kita ni macam mana nak memelihara daripada maksiat yang zahir. Ya. Mula-mula kita pelihara mata. Mata pelihara dengan melakukan benda dosa. Hari ini kita nak pelihara lidah. Ni kita nak memelihara yang ketiga telinga. Yang kedua telinga, yang ketiga lidah. Kita tengah cerita tentang lidah. Yang pertama lidah tu jangan berdusta. Sudah kita baca dulu. Sudah ada baca. Jangan berdusta. Tahu dusta? Cakap tipu. Cakap bohong. Itu berdusta. Ngecik. Oh, pandai dia cakap ya. Orang perakak ni, orang mana? Orang Lambung. Patut orang saya untuk sari. Saya orang pekerja. Patut cakap sopir. 23. Alright. Tengok yang kedua. Muka surat 1. Saya punya kitab dah 151. Saya 87. Lidah 187 saya. Kitab Puan itu 187. Puan saya tak tahu. Yang Jawi saya tahu. Tapi kitab saya ni 151. Yang kedua. Siapa kitab kau dengan saya ni cari. Yang apa saya ni? Itu lain. Yang apa saya ni warna hijau. 187. Yang nipis itu saya tak tahu. Yang Jawi pun saya tak tahu ya. Alright. Tengok. Tajuknya yang kedua. Yang tak ada. Kedua aja ya. Kedua. Engkau peliharakan lidahmu daripada menyalahi janji. Yang kedua ya. Lidah tu jangan mungkir janji. Kerana orang mungkir janji tu orang menafik tu. Salah satu tanda orang munafik. Bukan dia munafik. Tanda-tanda munafik. Jangan tuduh dia munafik. Kamu memiliki tanda-tanda orang munafik. Kerana orang munafik itu kata Nabi ada 3 tandanya. Bila bercakap dusta. Bila janji mungkir. Bila diberi amanah khianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Itu untuk kita tu, bukan untuk orang lain. Jangan nak tuduh orang ini tak kaya munafik. Jangan ya. Itu untuk kita supaya kita tak masuk dalam golongan orang munafik. Jangan cakap bohong. Yang kedua jangan mungkir janji. Kalau janji tak tunaikan. Yang ketiga jaga khianat. Kalau ada yang memegang apa-apa amanah, memegang duit persatuan ke, jangan lesapkan duit itu masuk poket dia. Itu tanda orang munafik itu kalau dia lesapkannya. Baik, yang ini kita mesti menunaikan janji kita. Engkau peliharakan lidahmu daripada menyalahi janji, maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap sesuatu yang engkau janjikan itu. Kita dah banyak janji ni. Ada janji dah untuk perempuan. Tadi semayang kita ada janji dah dengan Tuhan. Apa janjinya? Apa janjinya dengan Tuhan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji tu tau. Inna salati, sesungguhnya semayang aku, wa nusuki, dan ibadah-ibadah yang lain dalam semayang, wa mahyaya wa mamati. Ini banyak orang salah baca ni. Banyak orang salah baca ni tau. Dia baca wa mahyaya wa mamati. Tak betul tu. Wa mahyaya tu tak betul. Jangan dua-dua panjang. Satu panjang, satu pendek.
Dengar elok. Wa mahyaya wa mamati. Sebut 1 2 3. Ya nombor 2 tu pendek je. Ya nombor 1 tu 2 harakat. Wa mahyaya wa mamati. Hidup aku dan mati aku lillahi rabbil alamin. Itu peraturan Allah yang menyuruh yang menjadi mempunyai alam ini kan. Itu dah janji dengan Tuhan tu. Elok je lepas janji, lepas sembahyang, udah mungkin janji. Udah keluar rumah tak turun. Udah nyemua kain ke tang dada. Tadi dah janji dah janji ke tak dengan Tuhan nak ikut perintah Tuhan. Tadi dah janji belum? Dah janji. Elok je lepas salam je buka turun. Udah nyemua kain ke tang dada. Dah pakai t-shirt balik. Tahu pakai t-shirt? Ada tulis apa pada t-shirt tu? Depan tulis apa? Depan tulis apa pada t-shirt tu? Kiss me. Faham ke apa kiss me? Belakang tulis apa? Salah. Belakang tulis apa? Ya Allah. Depan tulis kiss me. Belakang tulis apa? No problem. Tadi dah janji dengan Tuhan tu nak ikut perintahnya, nak tinggalkan larangan dia. Tiba-tiba dah mungkin janji. Jangan apa itu. Kita selalu berjanji dengan Allah, tunaikan janji itu. Janji dengan manusia pun tunaikan. Janji dengan siapa-siapa pun mesti tunai ya. Ini minjam 2 orang, sekarang bayar. Padahal lepas tu beberapa tahun tak bayar. Saya tahu ni tau. Saya dulu sebelum saya ngajar, sibuk ngajar kemari tu, saya jual ikan tau. Saya menjaga ikan. Van itu kedai bergerak. Dari rumah-rumah, tank. Pakai buku 35 tu. Tahu buku 35 tu? Boleh apa? Boleh hutang. Berjalan-jalan hutang tu. Cukup bulan bayar. Cukup bulan bayar. Tengok cukup bulan ada kunci rumah. Kunci dah keluar. Ingat ada orang, kau punya dalamnya anak-anak ada dalam tu. Kau punya dia saja sengaja ada kunci dah keluar tu. Supaya kita tak kacau dia. Itu yang berlaku ya. Itu orang mungkin janji lah tu. Lepas tu saya menjaga di market. Ada menjaga market tau, jaga ikan di market tau. Dia berhutang. Sengaja macam dia. Dia berhutang. Dia kan saya nak mengambil duit ni. Sengaja macam dia. Dia tempoh sengaja macam dia. Binari dah belah-belah tahun tak dapat orang datang pun. Itu apa? Orang mungkin janji. Orang mungkin janji ni apa tanda apa tadi? Tanda orang-orang munafik. Itu di antara orang yang mungkin janji. Ini mungkin juga. Jangan senang-senang berjanji kerana kita jangan mungkir. Jangan menyalahi janji. Maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap sesuatu yang engkau janjikan itu. Kalau janji pukul 3. Nak ditunaikan lah ya. Mesti tunaikan janji tu. Janji nak jumpa pukul 3. Pukul apa nak jumpa? Pukul 3. Jangan cepat penuh, jangan lewat penuh. Pukul 3. Janji nak bayar. Janji nak hadiahkan. Ini tak janji pada anak tu. Esok mak beli kan ya. Mak beli ya. Lebih haram beli. Nipu je. Kecil juga. Dengan anak kecil pun nipu. Dengan orang lain lagi nipu. Jadi kesi tunaikan janji ya. Maka hendaklah engkau menyempurnakan tiap-tiap sesuatu yang engkau janjikan itu. Dan jangan engkau menyalahi akan janjimu itu. Melainkan dengan apa? Dengan sebab lemah. Kalau tak boleh tunaikan janji itu, kabur dulu. Minta maaf lah, saya tak boleh bayar hutang dulu ni ya. Hutang dulu ya. Tangguh dulu ya. Hutang apa? Tapi ada sebab. Kerana memang tak boleh nak bayar. Tapi kalau boleh bayar. Jangan tangguh-tangguh. Jangan beli televisi yang dulu baru nak bayar hutang. Jangan beli benda-benda yang benda-benda mewah dulu baru nak bayar hutang. Bila dapat pendapatan tu terus bayar. Ini dah tangguh. Betul dah tak terbayar. Jangan engkau menyalahi akan janji itu melainkan dengan sebab lemah. Dia tak boleh, tak mampu lain cerita. Itu nama darurat.
atau sebab darurat. Ada pun sini darurat ya. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun, ya betul, salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa inna sama wa shalla man idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Salasun, apa itu salasun? 3. Tak tiga Arab satu pun tahu. Arab kan kalau satu apa? Wahid. Kalau 2 isnani. Kalau 3 salasun. Salasun 3 perkara. Man bagi siapa? Kun fihi yang memilikinya. Fa huwa munafiqun. Dia tu kalau ada 3 perkara ini dia adalah munafik. Ya wa in ataupun sekiranya dan sekiranya soma dia puasa, wa shalla dan dia sembahyang. Nah, walaupun dia puasa dan walaupun dia dikira macam orang beriman lah, tapi rupanya orang munafik. Ya. Lagi apa? Man iza haddasa kadzaba. Bila dia bercakap, cakap bohong. Bila cakap bohong dia. Nipu je. Ada tak orang begitu? Sepatah 2 bohong, sepatah 2 bohong kan? Terutama kalau pilihan raya ada janji tak? Janji semua nak turun harga minyak kan turun naik. Naik. Jadi bila cakap bohong, tanda munafik itu. Bukan dia munafik, tanda orang munafik ya. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia mungkir janji. Wa idza wa'ada tu janji, akhlafa tu mungkir ya. Khilaf, tak ada ikut janji. Wa idza tumina, bila diberi amanah, khana, bila diberi amanah dia khianat. Dia megang duit persatuan, patutnya duit persatuan simpanlah, jangan belanjakan. Bila nak gunakan. Ini dah beli beras dulu, belinya motor dulu, beli selendang dulu, belinya tudung dulu. Jangan tunggu dah tak ada duit, udah habis duit tu. Itu tak ada amanah namanya. Jadi 3 tanda. Yang pertama bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir, bila diberi amanah khianat. Baik, tengok cakap Melayu. 3 perkara barang siapa ada salah satu daripada satu yang lainkan itu di dalamnya, maka dia itu munafik. Dan jika ia puasa dan sembahyang sekalipun, dia sembahyang, dia puasa, macam-macam puasanya. Ramadan tentu je lah. Rabiul Awal puasa 3 hari betul-betul, hari setiap bulan dia puasa. Walaupun dia puasa yang sunat, walaupun dia sembahyang yang sunat wajib, yang wajib tentu buat. Tapi kalau ada 3 perkara ni, dia dikira sebagai seorang munafik. Maknanya dia ada tanda-tanda orang munafik. Apa arti munafik? Puan-puan, tuan-tuan, apa arti munafik? Munafik itu apa artinya? Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu orang munafik. Zahirnya macam orang Islam, tapi dalam hati tak beriman. Itu orang munafik ya. Dalam Quran ni tiap-tiap juzuk ada cerita orang munafik. Ada cerita orang munafik. Istilahnya tu yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Cakap Arabnya. Cakap Melayunya menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Kita tak tahu, apanya dia tak kaya. Ini kita tak tahu, Allah yang tahu. Dia yang tahu, Allah yang tahu. Dia tak kaya. Ya? Jangan jadi munafik. Dia salah satu dari golongan kafir. Orang kafir ada 4 jenis. 4 golongan. Dengar elok. Orang kafir ada 4 golongan. Yang pertama murtad. Yang kedua musyrik. Yang ketiga mulhid. Yang keempat munafik. Sekali lagi. Yang pertama murtad. Yang kedua musyrik. Yang ketiga mulhid. Mulhid. M-U-L-H-I-D. Mulhid. Apa artinya tu Ustaz? Nanti lepas ini anak-anak terangkan ya. Yang keempat munafik. Murtad apa artinya? Keluar dari Islam. Dia dikeluarkan dari Islam. Bukan dia keluar dari Islam, dikeluarkan. Dia tak sedar. Itu murtad.
melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadahnya, melakukan perkara-perkara yang boleh menjadikan dia itu orang kafir. Di antaranya apa? Menghina Quran, menghina Nabi, menghina ulama, menghina sunnah-sunnah Nabi, murtad. Walaupun dia tak sedar, walaupun dia tak mengaku, dia tetap murtad, ditolak. Yang menolak itu siapa? Allah menolak imannya. Dia dikira sebagai orang kafir walaupun dia tak sedar. Contohnya dia menghina Al-Quran, murtad tu, atau menghina hukum Allah, mana wajib sembahyang, murtad. Atau menggurau-gurau tu, menggurau-gurau, orang sembahyang ni bingung melaka, nak bangkit tu nak bangkit, getik aku tengoknya, murtad. Menghina sunnah Nabi. Tahu apa sunnah Nabi? Benda yang selalu diamal oleh Nabi. Di antaranya ni, apa ni? Apa ni? Sugi. Menghina sugi ni, ketik dalam otak rahim tu, udah masuk pakai tu, cakap-cakap masuk dalam pakai, gini aku tengoknya, murtad. Soal dia tak buat dan cerita, tapi soal menghina tu, itu jadi murtad. Faham ke ni? Begitu kan menghina apa-apa saja hukum Allah, menghina Islam, murtad. Yang kedua tadi apa? Musyrik. Kalau lelaki musyrik, kalau perempuan musyrikah. Musyrik min sin ra ka, musyrik. M-U-S-S-R-I-K, musyrik. Kalau orang lelaki, kalau perempuan musyrikah, tambah A ujungnya. Musyrikah. Kalau ramai musyrikin, iaitu orang yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Allah disembah juga, yang lain pun sembah juga. Ada tak manusia menyembah lain daripada Allah Ta'ala? Ada tak manusia menyembah api? Ada tak manusia menyembah matahari? Itu musyrik begitu. Ada tak manusia menyembah patung? Dia pun tak percaya Allah itu Tuhan, tapi dia menyembah patung. Itu namanya musyrik. Ataupun perempuan musyrikah. Yang ketiga mulqid. Min lam hayadal mulqid. Atau M-U-L-H-I-D. Mulqid itu yang dia tak percayakan agama. Dia tak percaya apa-apa agama pun. Dia tak percayakan Islam, tak percayakan Hinduism, tak percayakan Christianity, tak percayakan Buddhism. Dia free thinker. Cakap umumnya apa? Free thinker. Dia boleh fikir apa dia nak aja. Dia tak ada terikat dengan agama. Komunis itu mulhid lah. Dia tak percayakan Tuhan. Tak percayakan akhirat. Tak percayakan syurga dan neraka. Itu mulhid. Komunis itu mulhid, sosialis itu mulhid. Itu tak beriman itu. Ahli neraka pun kata, tiga tadi. Yang keempat, munafik. Itu munafik. Munafik apa? Menyembunyikan kekufurannya tapi menzahirkan Islamnya. Kita ingat di Islam, mayang sama kita, baca Quran sama kita, berdoa sama kita, selawat sama kita, belarak maulid Nabi sama dengan kita. Rupanya iman yang tak ada, dia tak percaya. Itu namanya munafik. Dia tak kenal. Yang tahu siapa munafik itu? Diri dia dan juga Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh tuduh orang itu munafik. Itu empat perkara. Jadi orang empat perkara itu orang yang tidak beriman, orang kafir, Yang mana tak? Antara empat. Antara empat tadi yang mana tak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Tak yang mana? Pilihlah salah satu. Semua tanda. Nanti tak masuk di sini, tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Di antara empat yang mana Allah marah sekali? Yang mana Allah murka sekali? Empat tadi. Mana? Yang nombor empat tu apa? Munafik. Itu yang Allah marah sekali. Munafik. Itu sebab orang munafik itu Allah akan tempatkan di mana? Di tingkatan yang terkebawah di dalam neraka. Neraka ada berapa tingkat? 7. Dia paling bawah sekali. Orang munafik. Mana tahu? Allah kabur. Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ayat Quran tu lah. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Kerana Allah murka sangat dengan orang munafik itu.
Kerana mengapa di bawah sekali? Kerana neraka tu lagi ke bawah lagi panas, lagi bawah lagi panas, lagi ke bawah lagi panas. Yang paling bawah ialah yang paling panas. Faham ke ni? Macam orang nak nasi lah, mana dulu jadi kerak? Bawah. Mana dulu jadi kerak, bawah kata? Bawah. Kenapa bawah jadi kerak? Api bawah. Kerana yang di bawah tu yang paling panas. Dia dekat dengan api ya. Itu neraka. Bukan nasi ya. Nasi tu yang di atas tu kerana mantap. Jangan pula kita aku bawah takut atas boleh tahan. Tak, aku beritahan. Jangan. Neraka atas ke bawah ke semua tak lalu kita nak ya. Itu dia ya. Itu empat golongan orang-orang kafir tu. Golongan yang masuk neraka ada 6. Tadi 4, ada 2 lagi. Itu orang beriman semua. Itu orang beriman lagi. Imannya ada. Yang pertama orang yang zalim. Apa itu orang zalim? Orang yang melakukan dosa-dosa besar. Itu zalim, bukan kejam. Dia melakukan dosa-dosa besar, dia dikira zalim. Yang kedua orang fasik. Orang fasik apa? Orang yang melakukan dosa kecil. Tapi dosa juga. Tapi dosa itu dosa kecil. Bukan dosa besar. Dosa besar lama benar masuk neraka. Dosa kecil tak ada sekejap. Lama juga tapi tak selama orang zalim. Itu dosa-dosa kecil. Ya. Jadi ingat tu. Ahli neraka ada berapa? Tengok ahli neraka ada berapa? 6. Orang kafir ada berapa? 4. Dengar lalu. Orang kafir ada berapa? 4. Orang masuk neraka 4 kafir, 2 beriman. Iaitu orang zalim dan orang fasik. Alright. Jangan nak yang mana? Nak zalim ke nak fasik? Dua-dua tanda ya. Baik, 3 perkara barang siapa ada salah satu yang demikian itu di dalamnya, maka iaitu munafik. Dan jika ia puasa dan sembahyang sekalipun. Pertama, seorang yang apabila berkata-kata maka ia berdusta. Kedua, seorang yang apabila berjanji dia menyalahi ia akan janjinya. Ketiga, orang yang apabila dipercayai oleh orang maka khianat dia akan dia. Itu yang kedua ya. Pelihara lidah tu. Daripada 3 perkara tadi. Jangan jadi orang munafik. Kemudian cara yang ketiga, memelihara lidah tu. Macam mana nak pelihara lidah? Yang ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat akan orang. Kerana firman Allah Ta'ala ya. Ada ayatnya yang melarang itu kita mengumpat. Apa kata Allah? Wala yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Jangan salah seorang daripada kamu tu mengumpat seorang yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka seorang daripada kamu ayyakula lahma akhihi maita, makan daging saudara kamu yang telah mati. Saudara yang mati makan dagingnya. Fakarihtumu, maka jauhilah kamu daripada mengumpat. Baik, kita mengumpat dulu. Apa erti mengumpat? Cerita dalam orang. Apa erti mengumpat? Ngati orang. Timah tu baik, benar. Tu mengumpat dia. Limah tu cantik, benar. Mengumpat ke tu? Tadi kata ngati orang. Yang dia suka tu tak jadi mengumpat. Yang dia tak suka tu baru betul. Kita menceritakan hal seseorang. Kalau dia dengar, dia benci, dia marah, dia tak suka, itu namanya mengumpat. Kalau kita cakap hal seorang tu, kalau dia dengar, dia seronok, itu namanya apa? Memuji. Yang salah tu apa? Mengumpat. Memuji pun salah juga, akan datang kita baca tentang yang memuji ya. Ini mengumpat ni, salah. Jangan mengumpat, kalau dia dengar dia marah. Ya. Dia marah kita kan, kerana menceritakan hal dia. Marahlah dia. Itu namanya mengumpat. Walaupun betul. Ada orang cakap, ada sini tadi. Ajak dia pun. Ada orang cakap tu lah. Dia mengumpat tu.
Yang ngumpat ada ye pun kata. Betul tak? Yang ye tu lah namanya ngumpat. Dengar kata perempuan tu dah ngumpat. Yang ye tu lah namanya ngumpat. Yang tak ye namanya apa? Dusta tadi. Kita baru cerita tentang dusta tadi. Yang tak ye tu dusta, yang ye tu ngumpat. Istilah tu. Faham? Mana nak dusta ke nak ngumpat? Dua-dua tanda, dua-dua berdosa. Dusta pun berdosa, mengumpat pun berdosa, ya. Itu ngumpat. Tak pernah dengar Isra' Mi'raj ke ni? Ada pernah dengar tak? Ustaz-ustaz ceramah tentang Isra' dan Mi'raj. Ada tak cerita bahawa ada manusia di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, menggunting lidahnya dengan gunting ada tak? Bersembah-sembah apanya? Kenapa? Kerana dia suka ngumpat orang. Bersembah-sembah darahnya. Atau mencakar mukanya dengan kukunya. Kuku terbuat dari tembaga. Itu cakar sembah-sembah darahnya. Kenapa? Suka ngumpat juga lah. Itu akibat orang yang ngumpat. Jangan ngumpat. Yang elok ya Ustaz, fikir dulu sebelum. Jangan cakap yang eloknya. Yang eloknya diam. Jangan cakap. Nak cakap je yang baik-baik aja. Yang baik-baik itu pada fikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fikir ke dulu? Tak payah. Itu yang baik-baik. Subhanallah, subhanallah. Baik ke tak baik? Baik. Bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik ke tak baik? Baik. Itu sebab kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja atau dia diam. Tak boleh cakap yang baik, dia diam. Dia diam, tak ada tanya. Tak ada tanya Tuhan, kenapa kamu tidak melaknat iblis? Tak ada tanya pun. Padahal iblis tu boleh tak kita laknat? Boleh. Boleh tak kita ngumpat iblis? Boleh. Boleh tak ngumpat Fir'aun? Boleh. Tapi dia tak ngumpat, tak tanya pun. Tapi kalau kita ngumpat, akan ditanya. Aku ngumpat iblis? Okey. Kita tanya juga. Tapi dimaafkan. Kerana kita ngumpat iblis. Tapi ditanya juga tu. Tak ada yang tertinggal begitu saja. Ditanya. Kamu ngumpat Fir'aun dia? Kenapa Fir'aun tu musuh Allah? Okey. Tanya juga. Tapi kalau tak ada ngumpat, langsung tak tanya. Bab itu tak keluar pun. Kerana kita ni besok akan dihisap. Semua manusia akan dihisap. Ya ke tak? Apa kata Allah? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu dan kamu akan ditanya tentang apa saja yang kamu lakukan dalam dunia ni. Semua, everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Tak ada yang ketinggalan. Jadi jangan bercakap. Nak cakap yang baik-baik je. Jangan ngumpat. Jangan berdusta. Jangan menghina orang. Dan sebagainya. Sesuatu tu jangan ngumpat tu. Kalau dia buat, itu kata Allah tadi. Ayuhibbu ahadukum, adakah kamu suka salah seorang daripada kamu an ya'kula lahma akhihi maitan, kamu makan daging saudara kamu yang telah mati. Kakak kita dah mati, abang kita dah mati, kita mengambil pisau air pahanya, keluar daging pahanya tu, pergi masak kurma. Sebenar kan? Makan kurma sudah tak? Sedang dia tak masuk kurma, tapi daging adik-beradik ni, tapi tak? Itulah ibaratnya Allah bandingkan orang yang mengumpat tu. Seolah-olah memakan daging saudaranya yang telah mati. Sama ada adik atau abang atau kakak dan sebagainya. Itu adik-beradik dia. Itu apa? Akibat orang yang mengumpat tu. Dibandingkan Allah. Fakarahtumu, maka jauhilah kamu daripadanya. Fakarihtumu, benci kamu dengan ngumpat. Sebab itu kalau dengar orang tengah ngumpat, apa buat? Apa buat? Lari dari majlis itu, tinggalkan majlis itu. Kalau ustaz tengah ngajar, tiba-tiba ngumpat orang, macam mana? Dia ngumpat ustaz lain, macam mana? Balik, jangan tunggu. Tapi kalau dia muji ustaz lain, tunggu, tak apa ya.
Kalau dia ngumpat oleh ustaz lain, itu saya tengah ajar ni, ngumpat. Ustaz apa yang ajar sini? Saya pun tak tahu. Saya ngumpat dia. Kata ngumpat Ustaz Azim yang ajar Quran. Itu buang anu aku buat. Balik, jangan tunggu. Ya. Tinggalkan benda itu. Jangan bertanya apa. Jangan ya. Oh dia benar nanya. Kita selalunya betul. Selalunya apa? Apa kata mikir tadi? Nanya ya. Itu sopan tu. Orang yang dengar orang mengumpat tu dia dosanya macam orang mengumpat juga. Tak benar? Dia jadi orang mengumpat juga walaupun tak mengumpat. Orang ni tengah mengumpat empat orang. Ngumpat seorang-seorang anu tengah ngumpat ya. Ada seorang dekat dengan dia tu. Namanya Lima. Anu Lima aja. Anu. Betul dia tanya, "Dia tak Lima?" Kita Lima ngumpat tu. Bila tu ngumpat tu. Jadi jangan pelihara lidah tu daripada mengumpat. Dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Adakah suka seseorang daripada kamu bahawa memakan daging saudaramu yang telah mati? Maka benci kamu akan dia. Benci kamu mengumpat tu. Bukan benci orangnya, bencikan perbuatan mengumpat. Jangan benci dia dengan dia suka mengumpat. Itu bencikan orangnya. Dia bencikan perbuatan mengumpat tu. Jauhi daripada majlis mengumpat. Dan hasil dari makna ayat ini bahawa Allah telah menyerupakan akan mengumpat itu seperti memakan bangkai. Bukan daging saudara ya, bangkai. Orang nak mati, bangkai lah. Walaupun manusia ya. Bangkai orang tu. Macam itulah dibanding itu. Maknanya ini kemulia orang makan bangkai ni. Orang makan bangkai ni hina ke mulia? Hina. Jangan ngumpat macam dia makan bangkai. Seperti memakan bangkai pada pihak haramnya dan kejinya. Haram dan keji. Keji tu apa? Apa tu keji? Haram tu berdosa. Keji tu apa? Getik kita tengoknya. Itu keji. Meluat. Tahu getik? Orang betul gajah tak kerti apa getik ke? Getik tengok. Getik tengok Haji Ibrahim tu kan? Baik. Dan hasil dari makna ayat ini bahawa Allah tiada menyerupakan akan mengumpat. Allah Ta'ala menyerupakan akan mengumpat itu seperti makan bangkai pada pihak haramnya dan kejinya. Dan sabda Nabi SAW itu penegasan tentang haram yang mengumpat. Ya. Dan sabda Nabi SAW, "Iyyaka wal ghibah fa innaha asyaddu minaz zina. Fa innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa in sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuha." Iyyaka, artinya jauhi kamu, wal ghibah, mengadu-ngadu domba, mengumpat, jauhkan daripada mengumpat. Ya, fa innaha, sesungguhnya mengumpat itu asyaddu minaz zina, lebih dahsyat daripada zina. Jadi dosa mengumpat itu lebih besar daripada dosa zina. Zina tu berpahala kan? Zina tu berpahala ke dosa? Dosa akan berzina, hampir dengan zina pun dilarang oleh Allah ya. Ada dah Allah kata wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ada. Maka hendaklah jangan kamu hampir dengan zina kerana ia adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat jahat. Orang zina ya. Tapi mengumpat tu lebih dahsyat daripada zina. Nabi ngapo ni? Bukan Ustaz Ibrahim ngapo kan ya? Nabi ngapo? Dia lebih dahsyat daripada zina. Wal ghibatu fa innaha asyaddu min az-zina. Sesungguhnya seorang lelaki, ini seorang lelaki tu, qad yazni tengah berzina,
wa yatubu, dia bertaubat lepas itu, fa yatubullahu alaihi, dan Allah ampunkan dosanya. Kalau dia betul-betul, kalau dengan syarat-syaratnya dia berzina minta ampun betul-betul, Allah ampunkan dosanya. Tapi ikut syaratlah. Syaratnya apa? Yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan zina itu, yang ketiga berazam tidak akan melakukan zina lagi. Ya Allah, insyaAllah Allah terima ya. Allah terima taubat. Garanti aja. Orang yang taubat dari dosa itu seperti orang tak berdosa. Itu Nabi kata ni. Taubat nasuha lah tu nama. Taubat nasuha. Itu Allah suruh taubat nasuha tu. Dan Allah ampunkan. Mana tahu Allah kabur? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu suruhan Allah, perintah Allah suruh kita taubat. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nama taubatnya apa? Apa nama tadi? Taubat nasuha. Tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dia telah. Cara itu nasuha tu betul-betul taubat. Bukan saja tanda-tanda betul buat lagi. Bukan taubat namanya ya. Meninggalkanlah. Mula-mula dia menyesal. Itu syaratnya. Yang pertama menyesal. Tanda orang menyesal tu menangis. Itu tandanya. Tapi bukan semua orang menangis tu menyesal. Bukan semua orang menyesal tu menangis. Tapi di antara tanda orang menyesal tu menangis di atas perbuatan dia. Itu yang pertama. Anggap diri dia bersalah. Dia memang dah salah. Ya. Dia takut seksa dari Allah Ta'ala. Itu taubat nasuha tu. Itu tanda menyesal. Menyesal tu dalam hati. Bukan perbuatan ya. Dalam hati dia menyesal betul-betul. Tandanya, zahirnya dia menangis. Itu tanda kasarnya. Menangis macam penyesalan lah ya. Menyesal. Menyesal lah. Penyesalan. Itu syarat yang pertama. Ialah apa yang dia lakukan. Dia menyesal dan dia minta ampun kepada Allah. Itu nama menyesal. Menyesal tu di mana? Menyesal tu di mana puan-puan? Dalam hati. Yang kedua meninggalkan benda itu, tak buat lagi. Ditinggalkannya, tak ada zina lagi dah. Orang ajak pun tak nak dah. Yang ketiga, dia berazam. Berazam maksudnya bercita-cita takkan melakukan perkara itu lagi. Itu tiga je. Itu kalau dosa dengan Tuhan. Tiga je. Kalau dosa dengan manusia, kena selesaikan dengan manusia. Macam ngumpat tadi. Ngumpat tadi dosa dengan Allah ke dosa dengan manusia? Dosa dengan manusia. Kena minta maaf kepada dia. Ya, maaf leto ni ya. Saya kata ngumpat mikir. Nanti kan mikir tu gemuk dempul kuat makan dah. Okey apa? Suka nunjuk-nunjuk lah bang. Pang tamponnya apa? Apa buat tamponnya? Diam je. Maaf je. Ngongin je maaf je. Pang tampon sekali apa buatnya? Apa buat? Apa nak buat? Minta lagi ngongin lagi maaf je. Untung apa kamu je? Nanti aku kerapong ngambil parang. Dia pun keluar bawa parang. Apa buat? Dia pun keluar bawa parang. Nanti kamu kena. Apa buat? Apa buat? Lari jangan tunggu ya. Ikut mazhab Syafi'i dah kena kaburkan apa yang kita umpat dia tu. Tak cukup dengan raya maaf zahir batin, tak cukup. Kalau ikut mazhab Syafi'i ya. Kena kaburkan apa yang kita umpat dia. Kita ngata dia apa? Ngata dia kuat makan ke? Ngata dia sombong ke? Ngata dia action ke? Kena kabur ya. Maaf ya. Teman ngata mikir itu action benar, sombong benar, ego benar, menunjuk-nunjuk, tampaknya diam. Join ya. Senang ke susah ni? Dengan manusia susah. Dengan Allah senang, minta ampun aja. Astaghfirullah. Alhamdulillah, ingatkan dosa kita tu. Senang ya. Tapi dengan manusia kena minta ampun dengan dia. Itu kalau ngumpat. Hak manusia terhadap manusia ada 4. Engah leo. Hak manusia terhadap manusia itu ada 4. Yang pertama maruahnya. Pernah kita jatuhkan maruah dia. Kamu dengan apa? Baju pun cuma camping kan. Malu kawan dia. Drop water face tahu? Tahu drop water face? Menjatuhkan ayo muka. Tu menghina dia lah.
Itu menjatuhkan maruah. Yang kedua, agamanya. Tadi cerita orang munafik tadi. Jangan tuduh-tuduh orang sembarangan munafik. Jangan tuduh orang tu sembarangan kafir. Jangan tuduh-tuduh sembarangan orang tu sesat dan sebagainya. Itu agama ya. Yang ketiga, hartanya. Kalau ada kita mengenai harta dia buat, pulangkan balik. Atau gantikan ya. Bayar harganya. Itu hartanya. Yang keempat, keluarganya. Ada ponak kita tampau anaknya. Budak kecil dia tampau pang. Kita kena khabar pada ayahnya. Kena khabar pada maknya. Minta maaf ya. Saya nampak anak kita tu anu-anu ya. Kalau dia tampau balik apa buat? Kalau dia tampau balik apa buat? Nyongongin dia maaf ya. Keempat. Kena selesaikan. Tengok ini. Tengok hadis yang kita baca tadi ya. Sesungguhnya seorang lelaki apabila dia berzina dan minta ampun dengan Allah dan Allah terima zina, Allah terima permohonannya ya. Tapi orang yang mengumpat tidak akan diampun Allah sehingga orang yang diumpat itu memaafkannya. Ya, dengar ni, faham ni? Allah tidak akan mengampunkan. Kalau kita astagfirullahalazim, tak diampun ke Tuhan kecuali orang yang kita umpat tu mengampunkan kita. Baru Allah ampunkan. Jadi mana susah? Dosa dengan orang ke dosa dengan Allah? Dosa dengan orang lebih susah ya. Jadi jangan mengumpat. Jangan mengumpat siapa-siapa juga. Asal namanya manusia. Puji tak apa. Tapi puji pun ada cara yang tak betul tu. Ada salah juga. Tapi nombor satu salah mengumpat dah. Garanti. Tak ada yang baik kan. Muji ni ada yang baik. Ada yang tak baik. Itu akan cerita bab muji orang ya. Tapi mengumpat tak ada. Mesti dia jahat bagai. Berdosa je. Itu kalau kita suka mengumpat ya. Baik. Takuti olehmu akan mengumpat itu, maka bahawasanya mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada berzina. Ya. Dengar tu. Fa innaha asyaddu minaz zina. Dia ni lebih dahsyat daripada berzina. Ya. Maka kerana bahawasanya seorang laki-laki terkadang berbuat zina, maka taubat dia, betul-betul taubat nasuha tadi, maka diampuni Allah Ta'ala atasnya. Allah ampunkan dosanya kalau kerana zina tadi. Kalau dia minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh lah, dengan menangis-nangis dan sebagainya. Dan orang yang mengumpat itu tiada mengampuni Allah baginya. Allah tak ampunkan dosanya. Melainkan mengampuni baginya oleh orang yang kena umpat itu. Jadi yang umpat tambah ramai-ramai ni, jangan umpat ya. Yang orang ni umpat tak ada. Kerana nak minta ampun dengan dia, baru dia diampun oleh Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatal usra. Marartu lailata usriya bi ala qaumin yahmisuna wujuhahum bi'adhafirihim. Faqultu ya Jibril man haula? Faqala haula alladhina yaghtabuna an-nasa wa yaquna fi a'radihim. Artinya apa? Lalu aku pada malam apa? Isra. Malam Isra atas beberapa kaum. Isra tu apa? Apa itu Isra? Berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mekah di mana? Di Arab Saudi. Baitul Maqdis di mana? Di Palestin yang sedang perang ya. Itu namanya Isra. Mana tahu ada Isra? Allah khabar dalam Quran. Ada dah Allah khabar dalam Quran tentang Isra? Ada. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu ayat yang pertama surah Isra ya. Subhanalladzi, maha suci dia, asra yang menjalankan hambanya, bi'abdihi menjalankan hambanya, minal masjidil haram, daripada masjidil haram di Mekah,
ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjid Al-Aqsa. Di mana? Di Palestin, di Baitul Maqdis. Barakna haulah, Allah berkati kelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar diperlihatkan kepadanya sebahagian dari kebesaran kami. Kami siapa? Kami siapa? Allah, kebesaran Allah, ya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Itu cerita Isra. Jadi kata dia apa? Kata dia Nabi ni, dia lalu malam Isra. Lalu pada malam Isra tu, bukan Nabi lalu, beberapa kaum, beberapa orang. Nabi bukan, ini Nabi ngabur ni. Lalu beberapa kaum di malam Isra tu, ya. Yang menggaru-garu akan segala muka mereka. Tak menggaru-garu, mencakar muka. Siapa nak kata? Nak? Habis muka saya. Ya. Menggaru-garu akan muka mereka. Maka aku kata, hai Jibril, malam Isra tu Nabi jumpa dengan satu kaum. Nabi lalu dia, ada kaum-kaum itu kerjanya goma mukanya. Tahu goma? Tahu. Garu kuat ke garu sikit? Bukan garu gatal. Kalau garu gatal dia ada garunya. Kalau gatal dia ada garunya. Ini kalau goma, tu menggaru-garu mukanya. Dengan kuku mereka itu. Ya, menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. Maka aku kata, aku tanya Jibril. Jibril itu siapa? Pemandu pelancong dia. Yang bawa dia itu namanya Jibril, malaikat. Dia Nabi. Yang bawa dia berjalan siapa? Jibril lah. Dia jadi pemandu dia, ya. Pemandu pelancongnya. Hai Jibril, tanya Jibril, siapa mereka itu? Siapa orang yang menggaru-garu muka sampai habis darah-darah, mancung-mancung darah tu, garu lagi, eduk tu, udah eduk. Garu balik, udah garu balik, darah-darah, menyebut darah tu, elok balik, gitulah. Betul-betul, elok. Apa lagi? Mulai elok gitu. Garu balik, darah balik, itu elok balik, darah balik, elok balik, darah balik. Tak berhenti. Jadi heran Nabi nengoknya. Jadi tanya pada Jibril, ya Jibril, siapa mereka itu? Yang garu-garu dia elok balik itu, garu-garu balik, elok balik, garu-garu balik, elok balik. Siapa dengar? Maka jawab Jibril, maka katanya, mereka itulah orang yang mengumpat akan manusia dan menjatuhkan ataupun menyebut mereka itu akan kemaluan. Bukan kemaluan yang kita faham ni. Kemaluan tu yang menjadikan malu bagi orang tu. Kita menjatuhkan malu dia tu. Dia boleh bercakap, orang tu malu dengarnya. Bukan kemaluan tu, bukan kemaluan yang kita benda sulit tu. Keaiban orang. Keaiban, betul. Keaiban orang tu, ya. Akan keaiban orang tu, ya. Itu kata Nabi tu. Jadi siapa suka ngumpat esok di akhirat esok, itu kuncinya. Ngomong muka. Sampai tak kena kan? Saya nak kat kampung, mana kalau kondak. Ya. Itu apa dosa orang ngumpat. Tak habis lagi, ni cerita sampai habis bab ni tadi, ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fal ghaibatu asyaddu minas salasi nawazinatan fil Islam. Fal ghaibatu asyaddu min salasi nazinatan fil Islam. Kadzalika waradal khabar. Maka mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada 30 zina. Sekali mengumpat lebih besar dosanya daripada 30 kali zina. Padahal zina tu sekali pun dosa besar tak? Sekali pun dosa besar. Siapa berzina dalam dunia ni esok, kalau tak taubat, dengar dulu. Siapa berzina dalam dunia ni esok, kalau dia tak taubat, Allah akan besarkan kemaluan itu sebesar dunia. Tak betul tak? Besar dunia. Bukan besar pekenyok. Besar dunia ni. Dia orang lelaki ni. Kalau orang lelaki zina tu, esok di akhirat itu besar dunia ni kemaluan tu. Kemudian dibaringkan. Sudah dibaringkan, didatangkan 70,000 orang malaikat. Ini cerita kitab ni, bukan lenggok tau. Cerita kitab. 70,000 orang malaikat membawa cemeti daripada besi. Tahu cemeti? Pemukul.
mengelilingi kemaluan dia tu. Kemudian seorang akan bilang 1, 2, 3, pong. Apa pong? Apa pukul? Pukul dengan apa? Dengan cemeti tentang mana pukulnya? Tentang kemaluan tu dah. Hancur, elok balik. Itu bilang lagi, orang lain pula bilang, ya. 1, 2, 3, pong. Nah, bilang lagi. Betul elok balik. Betul bilang lagi. 1, 2, 3, pong. Hancur, elok balik. Nah, itu bilang lagi. Apa lagi? Udah elok tu, bilang balik. 1, 2, 3, pong. Hancur. Nah, itu orang Zina. Itu kalau lelaki. Kalau perempuan, susu itu dibesarkannya sebesar dunia ni. Ya. Jadi jangan zina. Itu kata Allah, jangan kamu hampir dengan zina. Ya. Kalau dah teringin, kahwin. Jangan zina. Kalau kahwin itu bukan zina namanya, itu namanya jima'. Itu tak apa. Alright, itu ya. Jadi dia lebih besar daripada 30 kali zina. Di dalam Islam. Demikianlah. Sudah warid itu datang contoh. Warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengumpat itu bahawa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia jika didengarnya. Itu namanya mengumpat. Sama ada engkau sebut akan sifat kekurangannya pada badannya atau pakaiannya atau rumahnya atau binatangnya. Binatang itu kenderaan lah. Siapa mengumpat, entah kau sayang. Kenapa entah kau usah buruk nak obatnya? Bukan karat, kerut-kerut, rusut-rusut. Jangan. Itu mengumpat nama. Itu agak binatang masa dulu mana ada kenderaan, masa dulu binatang lah. Kuda ni ke, kaldai ni ke, unta ni ke. Dia mengumpat unta tu, jangan. Atau bangsanya. Kamu ni bangsa, mesti kita selalu mengumpat bangsa-bangsa yang lain tu. Bangsa orang asli selalu diumpat, jangan. Dia orang asli itu manusia juga. Jangan ngumpat ya. Orang Melayu suka ngumpat orang Cina suka ngumpat orang Melayu. Orang India suka ngumpat orang Melayu dan orang Cina. Jangan begitu. Atau bangsanya atau barang sebagainya. Maka sekalian yang demikian itu dinamakan mengumpat. Apa mengumpat itu? Zalim. Apa itu zalim? Dosa besar. Itu zalim ya, dosa besar. Dan jika yang kau sebut itu benar sekalipun. Benar sekalipun. Kalau benar itulah namanya mengumpat. Kalau tak benar? Kalau tak benar apa? Dusta. Kalau benar tu kita sebut satu benda tu tak benar. Itu namanya dusta. Nak mengumpat ke nak dusta? Dua-dua tak nak ya. Syahadan terkadang mengumpat itu diharuskan. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Mengumpat yang harus. Apa itu harus? Dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Tak ada mengumpat, tak ada berdosa. Tak ada mengumpat, tak ada berdosa. Tak, kita tak. Mengumpat tapi tak ada dosa. Itu harus ya. Kita mengumpat. Boleh mengumpat tapi tak ada berdosa ya. Itu akan datang insya-Allah ya. Dan akan datang kita baca ya. Sekian dulu pembacaan kita. Saya bukan ngajar pun, baca aja ya. Kalau ngajar benda baru, ini bukan benda baru, benda lama. Jadi saya tukang baca aja. Perempuan dengar ya. Alright. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang. Setuju lah ke lah? Alright. Tak ada bangkang ya? Alright. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga? Nak lekat balik lagi ya? Alhamdulillah. Banggalah saya. Ngapa bangga? Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di masjid Tok Puan Besar Khatijah Batu Gajah ya. Cuma bila ditanya dia cari nota dulu. Mana nota aku ni ya? Itu dia ya. Jadi minta ampun, minta maaf ya. Melawak-lawak aja minta ampun, minta maaf ya.
Kalau tak melawak kan ke dah. Hantu. Model dia. Ini nampaknya tak ada apa ya. Sekian dulu, ampun maaf sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya